Doa yang berhubung dengan orang musafir. Ini penting ni. Kita musafir tapi doa baca ke tak tahu. Dalam hadis juga diberikan panduan mengenai doa-doa dan sunat yang dibaca oleh orang musafir semasa ia melangkah keluar meninggalkan rumahnya dan keluarganya, dan semasa ia dalam perjalanan, juga semasa ia kembali dengan selamatnya. Dalam masa melangkah keluar dari rumah, ingat ni, tanda ni. Kalau tak pandai tak ingat lagi, ambil gambar, lekat kat dinding rumah tu. Baca semua, saya nak bagi ijazah ni. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ingat dah? Ingat dah? Yang tak ingatnya apa? Nak baca, yang tak ingat dia main apa, turun rumah ke handphone. Dia cepat-cepat turun ni, pasal petang dan nak tutup ni, kita pun melangkah pakai lompat turun, tak ada bismillah apa dah. Berhenti sekejap ni, kacau punya dia ni. Aku nak baca doa dulu. Orang nak musafir, bukan nak musafir saja, nak keluar rumah je baca doa ni. Sebab kita letak pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan ansuran. Ansuran untuk siapa? Untuk kita, untuk orang, untuk anak cucu dapat. Kita tak dapat apa dalam kubur. Jadi kita nak Allah Ta'ala selamatkan kita. Tawakkaltu ala Allah. Tengok besar, kita bersandar, serahkan diri kita kepada Allah yang maha berkuasa. Itu dia panggil tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ingat hadis ni, baca, ajar kepada anak-anak semua, nak keluar rumah baca doa ni. Jangan duk baca yang pelik-pelik ni. Langkah pun melangkah kaki kanan kata orang ni. Ini berdasarkan hadis hasan yang diriwayat oleh At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang yang memberi selamat jalan atau yang menghantar orang musafir pula disunatkan mendoakan. Oi, cantik kalau kita boleh beramah ni, tengok ni. Jadi kita, kalau kita kawan kita nak musafir, nak travel, kita pergi bersalam ke dia, baca doa ni. Ikut. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kalau perempuan tukar, jadi baris bawah. Astaudiullah dinaki wa amanataki wa khawatim amaliki. Mudah ya. Belajar kan bahasa Arab. Tak? Ke belajar ponting. Kalau saya daftar 3 kali, ustaz tak pernah khatam lagi bahasa Arab dah. Asyik ponting saja. Jangan belajar biar sungguh-sungguh, biar kena. Jadi ini kata, aku serahkan kepada Allah semua, semoga ia memelihara agamamu. Sebab orang nak musafir ni terdedah kepada ancaman budaya. Kan kita pergi ni macam-macam lah, tempat tak ada orang kenal, nak buat maksiat pun mudah. Maka kita baca doa ni. Dan memelihara amanah yang engkau tinggalkan. Amanah kamu jaga kat rumah ni orang pelihara. Dan juga semoga engkau mencapai kesudahan yang baik bagi amal-amal kamu. Cantik tak cantik doa ni? Amat cantik. Berapa kali dah kita doa kawan kita nak musafir dengan doa ni? Tak doa lagi, ruginya lah. Tak rasa rugi. Ambil kitab ni. Nanti saya tunjuk buku yang kecil, nama dia Perisai Muslim. Dah ada buku tu, Perisai Muslim yang saya terjemah tu. Ambil yang tu, tak dalam beg, senang. Tengok orang nak musafir, cari, siap dah, set dia muka surat berapa dah. Pegang satu buku, pegang satu tangan, salam dengan dia. Ni dah pegang handphone ni, ini tukar je. Tak dekat handphone, tak apa, serik kat sini, ambil gambar kat sini. Tak gambar itu. Doa ini diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibn Hibban daripada Ibn Umar, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan diakui hasan sebagai hadis hasan sahih. Jadi saya kata, rujuklah dalam kitab Perisai Muslim, sudah ada bacaannya dan terjemahannya, dengan juga takhrij hadis ni ada. Diterangkan juga bahawa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi selamat jalan kepada sahabatnya Ibn Umar, baginda berjabat tangannya sambil mendoakan dengan doa yang tersebut. Kita salam, kita doa. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud bahawa biasanya baginda apabila memberi selamat jalan kepada mana-mana angkatan tentera Islam, baginda mendoakan dengan doa yang tersebut dengan lafaz jamak. Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum. Jadi boleh kita kalau ramai guna ini pendekatan jamak. Jamak ni plural kan, untuk ramai. Contohnya kita nak kawan-kawan nak pergi umrah ni,
doakan dia. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi hadisun sahih. Disunatkan juga mendoakan orang musafir dengan doa yang berikut. Lagi mengancam. Hak atas tu pun tak ingat lagi, hak nak tambah dah pula dah. Tapi tak apalah. Dengan ada alat kita ambil gambar ni, kita boleh baca. Zawwadakallahu taqwa, ikut. Wa ghafarallahu zambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Kalau yang perempuan tukar. Zawwadakillahu taqwa, kaf tu tak bagi. Semua kaf tak bagi bawah. Wa ghafarallahu zambaki wa yassara lakil khaira haitsuma kunti. Itu je, tukar perempuan laki-laki tak ada masalah. Kalau tak tukar pun tak apa, ni baca je doanya. Allah Ta'ala tahu dah kita niat kita nak doakan kawan kita. Ni kata dah, tak boleh saya terlupa baris pula dah. Tak doa juga kita. Ini kata punya ni. Alasan yang tak kuat. Maksudnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membekalkanmu dengan takwa. Dan semoga Allah mengampunkan dosamu serta memudahkan untukmu kebaikan di mana saja saudara berada, saudari berada. Mana-mana saja awak ada, kekalkan. Alhamdulillah. Doa ini diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Anas radhiyallahu anhu. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan gharib. Dalam hadis ini dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melafazkan doa yang tersebut semasa memberi selamat jalan kepada seorang yang datang menghadap baginda dan menyatakan hajatnya hendak keluar musafir serta meminta baginda membekalkannya dengan doa restu. Jadi kalau kawan-kawan mari doakan saya nak pergi musafir, kita baca lalu doa ni. Zawwadakallahu taqwa wa ghafarallahu zambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Menarik tak? Amat menarik. Jangan duk tulis macam-macam. Ni kalau kawan-kawan hantar mesej mari dah. Dia kata doakan saya nak musafir ni, kita pun terus jawab selalu. WhatsApp dia tu gambar beg. Maknanya jangan lupa lah balik bawa beg aku sebiji. Duk kira hak dia je. Doa tak ada. Jadi ambil doa ni hantar mai. Hantar tu sambil-sambil baca, jangan hantar saja tak baca tak jadi. Macam masyarakat kita ni, kalau orang kata ada sahabat kita meninggal dunia, dia pun hantar gambar Al-Fatihah. Baca dak? Macam-macam cerita. Jadi telefon yang boleh pahala, dia tak dapat. Allah, doa ini baiklah. Pada mulanya Nabi SAW doakan semoga Allah membekalkannya dengan takwa, tetapi ia menambahkan, meminta ditambah lagi. Tambah lagi Rasulullah, lagi Nabi doa semoga Allah telah mengampunkan dosanya. Dia minta lagi, tambah lagi. Maka Nabi kata semoga Allah memudahkan untuknya kebaikan di mana saja dia berada. Itu doa kita orang yang mengucapkan selamat jalan kepada orang. Ini doa orang yang nak pergi pula. Kita yang nak musafir, nak travel ni, apa doa kita? Ikut doa ni. Orang musafir pula disunatkan mendoakan orang-orang yang memberi selamat jalan kepadanya seperti berikut. Kata astaudiukallah allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Astaudiukallah allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Jadi kita kata aku serahkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang amanah-amanah yang diserahkan kepadanya. Jadi kita pun nak, kalau nak keluar rumah, nak pergi mana-mana, pegang anak kita, gosok atas kepala astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku serah kamu ni, Allah Ta'ala jaga. Saya serah dengan nenek dia. Nenek tidur pukul 9 malam lagi. Cucu duk main game sampai pukul 2 pagi. Masalah kita. Yakni hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Ibnu Sunni, yakni Allah Ta'ala jualah yang akan memeliharamu dengan selamatnya, bukan saja peninggalanku, bahkan pada setiap masa. Kita suruh Tuhan jaga anak kita baru selamat. Suruh orang jaga, betul lah, itu dia panggil makhluk kena serah juga. Tapi serahan yang sungguh-sungguhnya serah kepada siapa? Kepada Allah, jangan serah ke orang lain. Doa ini diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah dan At-Tabarani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang hendak keluar musafir, hendaklah ia mendoakan orang yang tinggal dengan doa yang tersebut. Dalam huraiannya Imam Asy-Syaukani rahimahullah tidak menerangkan derajat hadis ini
sama ada ia hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif. Jadi tanda kat situ Abu Anas tolong tambahlah. Kata Abu Anas, hadis ini Al-Imam Al-Iraqi mengatakan hadis ini riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dengan sanad yang hasan. Alhamdulillah sanadnya sudah ada. Cuma tuan syekh kita dia kata dia tak sempat nak cari. Kita lah kena cari. Ini peranan orang yang kemudian masing-masing lengkap melengkapi. Walau bagaimanapun kandungan hadis ini sesuai dengan ajaran Islam yang minta supaya kita serahkan segala benda kepada Allah Azza wa Jalla. Orang musafir juga disunatkan bertakbir 3 kali semasa menaiki kenderaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bertolak meninggalkan negerinya disertai dengan membaca doa yang berikut. Ikut. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Ingatlah untuk orang-orang naik kenderaan kan, kuda tu liar, unta macam-macam. Kita kan naik kereta, belum kita beli kereta tu kita kuasa tak kuasa? Tak kuasa. Hari ini pun kadang-kadang tak kuasa lagi. Kereta nama kita tapi bank punya. Betul tak? Macam-macam penyakit. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Kita ingat kenderaan yang kita naik ini kita tumpang ya, bukan hak kita pun. Kemudian disambung lagi dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali s-salihi ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Berbagi depan bu'dah, bukan ba'dahu. Dia kalau ba'dahu selepas itu, bu'dah mana jarak jauh. Bu'dah betul baris. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Menarik doa ni. Menarik tidak? Tengok terjemahan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dan takwa dalam perjalanan kami ini dan amal soleh yang engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jarak jauhnya. Jadi kalau kita nak pergi 1000 kilo jadi 500 kilo macam tu. Ke macam mana? Itu dia panggil jarak jauh ni. Kadang-kadang jarak betul kilometer, kadang-kadang perasaan. Ada kalanya kita nak pergi 100 kilo tapi rasa jauh jemu perjalanan, betul tak? Ada kalanya kita pergi 500 kilo duduk atas kereta baca Quran dengan zikir, sampai dah. Itu dia panggil watwi anna bu'dah. Biar jarak jadi dekat, perasaan kita tak rasa jemu dalam musafir. Ada setengah orang ni Masya Allah, kalau naik kereta ke kapal terbang ke, memang dekat dia jarak dia. Dia naik 5 minit tidur sampai. Cepat awak ni, sedar-sedar sampai dah. Kita ni, saya tak boleh kalau naik memang tak tidur, kena baca buku sampai tertidur. Jadi waktu musafir lah waktu kita nak baca buku. Kalau sampai kapal terbang lah, kalau saling dengan kereta kena goyang jalan tak boleh baca juga. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah yang rakan dalam perjalanan, mana teman kitanya bertemankan Allah Ta'ala, dan wakil pengganti yang menjaga keluarga kami yang tinggal lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya aku berlindung padamu daripada kesukaran yang biasa berlaku dalam perjalanan dan daripada keadaan yang menyebabkan daku berupa huduh dan muram. Maknanya sedih kita ni, kalau aksiden huduh lah, muka cantik-cantik jadi pecah habis kan. Juga daripada sebarang peristiwa yang menyebabkan aku kembali dalam keadaan yang buruk mengenai harta benda, keluarga dan anak pinak. Janganlah kita balik ni rumah kita dirompak, rumah kita kena bala, jadi tak mau. Doa ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Dalam hadis ini diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa keluar bermusafir dan berada di atas kenderaan, baginda bertakbir 3 kali. Mula dengan takbir dulu, kemudian berdoa dengan doa yang tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi doa naik kenderaan satu, doa musafir satu, kena beza tu. Dalam hadis ini juga diterangkan lagi bahawa Nabi dalam perjalanan, dalam masa kembali telah bertakbir dan berdoa dengan doa tersebut serta menambahkan dengan doa yang berikut. Walau kita balik, tambah doa ni, ikut, aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Tak payah berlagu lah baca gitu ya. Namun naik kenderaan duduk berlagu pula, dari babah apa pening, siapa pula makcik mana kat atas tabah ni dah. Jadi kami kembali dalam keadaan selamat, kami tetap bertaubat, kami tetap beribadat, dan kami tetap memuji Tuhan kami dan bersyukur. Demikianlah panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan secara khusus mengenai orang yang bermusafir. Semoga dengan itu perjalanannya pergi dan balik berada dalam selamat sentosa. Alhamdulillah. Bahkan baginda menerangkan lagi seperti yang sebut dalam hadis At-Tabarani daripada Utbah bin Ghazawan radhiyallahu anhu, maksudnya apabila seorang daripada kamu memerlukan pertolongan dalam masa dia musafir, ketika dia berada di tempat yang lengang, mana kita berjalan dalam hutan ataupun di padang pasir, tak ada orang, tidak ada seorang pun di situ, maka hendaklah ia menyeru 3 kali dengan menyebut nama, ya ibadallah a'inu, ya ibadallah a'inu, ya ibadallah a'inu. Wahai hamba Allah, berilah pertolongan. Wahai hamba Allah Ta'ala, berilah pertolongan. Wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, berilah pertolongan. Kita panggil siapa tu? Ni masalah kita ni, mari hok pelik-pelik sudah kita dah. Tiba-tiba gak mari, rambut panjang, kuku panjang, mau apa? Berat kita dah. Hadis ni tak habis lagi perbincangan. Ada huraian di bawah ni. Sungguhnya hadis ini dhaif. Hadis ini dinilaikan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi ia disokong oleh hadis yang kuat yang lain, riwayat Al-Bazzar. Ada riwayat Al-Bazzar daripada Ibnu Abbas, riwayat sedemikian bahawa hadis yang bermaksud apabila seorang daripada kamu menghadapi sesuatu kesusahan semasa ia berada di tempat yang lengang, di padang pasir atau di hutanan rimba yang tidak ada orang untuk meminta pertolongan, maka hendaklah dia menyeru, a'inuni ya ibadallah, berilah pertolongan padaku wahai hamba-hamba Allah. Jadi pada hujung hadis ini baginda menerangkan seruan yang demikian itu ialah kerana Allah mempunyai hamba-hamba yang tertentu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang minta pertolongan itu. Jadi ada riwayat lain kata, riwayat Al-Bazzar kata, inna lillahi azza wa jalla malaikatun. Tanda maksud dalam hadis ini ulama mengatakan malaikat. Malaikat kita panggil ibadah Allah tu, malaikat akan mari tolong kita, malaikat akan mari bantu kita. Bukan panggil hantu ni, panggil hantu, jangan duk mikir panggil hantu dalam hutan lah. Pasal tu kita kata ya ibadallah, wahai hamba Allah Ta'ala. Jadi perbincangan tentang sanad hadis itu panjang. Yang kita naknya, yang kita maksud orang yang panggil di sini siapa? Malaikat. Malaikat ada ni, penuh malaikat ni, kita tak nampak ya. Jadi waktu dalam hutan nak minta tolong dengan siapa? Pancik tayar. Kita pula pakai jubah putih, tengah malam orang suluh kereta, siapa nak berhenti? Jadi kita kena minta dengan ibadah Allah, minta dengan hamba Allah. Biasanya bukan tepi jalan ni, dalam hutan kau dengan padang pasir, tempat tak ada manusia. Kalau ada orang, kena minta tolong dengan orang dulu, telefon dulu ke pegawai-pegawai lebuh raya ke apa benda. Tapi kalau tak ada orang, baru kita minta dengan dia. Jadi dalam huraiannya mengenai hadis ini dan hadis yang lain yang sama maksudnya, Imam Asy-Syaukani berkata hadis ini menjadi dalil tentang harusnya meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia dari kalangan malaikat. Jadi dalam riwayat-riwayat lain memang khusus kepada malaikat, khusus kepada malaikat. Pasal dia kata innalillahi malaikat yang jaga.
Dan jin yang soleh. Jin ni kita tak tahu dia mana soleh, mana yang tak soleh. Jadi cuma kita panggil, minta yang baik-baik lah, mari dah. Jangan mari yang pelik-pelik. Perbuatan demikian tidak salah. Samalah harusnya seperti perbuatan seorang manusia meminta pertolongan kepada seorang manusia yang lain apabila ia memerlukannya. Jadi ingat, bila kita minta tolong, kita minta tolong tu dengan hamba Allah yang soleh, itulah para malaikat. Seperti kita minta tolong dengan orang. Tapi hadis ni jangan salah guna. Jangan kata, tak apa kalau gitu kak, kita pergi minta tolong dengan kubur-kubur, itu tuan dia dah mati, tak boleh. Malaikat hidup ke mati? Hidup. Malaikat hidup, cuma kita tak nampak. Maka kita minta dia tolong, bantulah saya. Tak ada manusia nak tolong saya ni. Macam cerita Siti Hajar. Ingat ada cerita Siti Hajar? Waktu dia sa'i cari air, tak ada je. Akhir sekali dia minta, dia dengar suara, bunyi suara. Dia kata, siapa kamu? Kalau kamu orang baik, bantulah kami. Jadi malaikat datang, ada kata cocok dengan sayap dia, keluar Zam-Zam sampai hari ini. Itu dipanggil pertolongan. Kan Hajar di tengah padang pasir, tak ada orang masa tu. Kita pun kalau jadi macam ni, kita kata ya ibadallah ainuni. Dengan kita ni, kita minta malaikat yang datang. Malaikat yang mata, jangan salah guna hadis ni kepada benda-benda lain. Kita minta dengan hantu-hantu ke, dengan orang kubur-kubur, ya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Perbincangan yang panjang. Kita dah bincang dalam siri yang lain. Tengok ni, ini yang kita sepatutnya diperbesarkan. Dalam kitab ni tertinggal hadis ni. Dalam hadis-hadis yang sahih juga diterangkan, apabila seorang musafir singgah di suatu tempat dalam perjalanan, kita musafir ke tak musafir ke, bila kita berhenti satu tempat, nak masuk dalam kedai ke, nak pergi duduk di taman bunga ke, nak pergi kat mana-mana ke, atau sampai ke negeri yang dituju, disunatkan berdoa semoga Allah Ta'ala memberinya kebaikan yang ada di situ dan menjauhkannya daripada segala perkara yang jahat dan berbahaya yang ada di situ. Tulis doa ni, tulis. Bila kita berhenti satu tempat, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kata a'udzu bikalimatillahi at-tammat min syarri ma khalaq. Ya patut kita ni nak berhenti kereta, nak turun tempat tu, kita baca dulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala kejahatan makhluk ni, jin ke, apa benda-benda yang hayawan-hayawan berbisa, biar tak ada berlaku situ. Tulis hadis tu. Hadis ni jelas ada, patutnya kita kena ingat, ya, kita kena ingat. Tengok nota kaki 31 tadi, cerita jin tadi. Kita minta malaikat ataupun jin yang soleh. Jadi sebaiknya kita minta malaikat lah datang yang bantu kita, kan. Tengok nota 31, jin seperti yang diterangkan dalam Quran dan hadis, ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi kalau kita nak minta tolong di sini, biar jin yang soleh lah mari. Ibadah Allah tu jin yang baik-baik. Tapi sebaiknya kita minta dengan malaikat. Hadis ni dalam hadis yang sahih. Ingat dah baca tadi. Kalau tak ingat, ambil dalam kitab Perisai Muslim tu. Ikut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat dah. Kau tak ingat lagi? Kalau tak ingat lagi, hafal, biar ingat baru balik. Sebab nak turun kereta pani nak baca dah. Kena tulis juga. Dalam buku ada dah, ambil gambar. Yang ada kawan-kawan ada buku Perisai Muslim tu bagi. Baiklah, kita baca ringkas ni, nak habiskan bab sikit. Ada peraturan untuk orang keluar musafir. Menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila seorang berazam hendak keluar musafir, hendaklah ia terlebih dahulu berusaha melakukan perkara yang berikut. Yang pertama, berwasiat mengenai perkara-perkara yang memerlukan wasiat dan hendaklah ada di saksinya. Kita tulis wasiat, saksi. Yang kedua, menyelesaikan hutangnya dan perkara-perkara yang dapat diminta oleh orang yang bersangkutan menghalalkannya. Hutang. Jadi kalau kita dapat bayar hutang, bayar. Kalau tak bayar, kita minta tangguh dulu. Kita nak musafir ni. Kalau aku mati, kalau sikit-sikit lah. Kalau aku mati macam mana? Halal je. Minta halal, senang masalah. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada segala dosanya dan memohon kepada Allah Ta'ala semoga ia selamat dalam perjalanan. Yang keempat, memohon maaf kepada ibu bapa kalau masih hidup dan memohon keredaannya. Demikian juga kepada guru-guru dan mengambil hati orang-orang yang digalakkan berbuat baik kepadanya. Pergi salam je, maaf saya nak musafir ni. Yang kelima, mempelajari dengan sebaik-baiknya perkara yang hendak dilakukan
yang kerananya kita bersusah payah keluar belayar seperti nak pergi haji. Ini kita ni haji tak pergi kursus, waktu orang buat haji tak ikut arahan, jadi banyak masalah, rugi duit banyak. Orang lain pergi haji mabrur, kita pergi bawa lagi haji Marlboro contohnya. Saya dengan haji Marlboro ni banyak kena marah dah, mesti haji kena tiap tahun kena. Dah kita duk cakap Marlboro saja kat Mekah, kesian dia. Atau urusan perniagaan, belajar jual beli yang sah tak sah, atau apa jua, kerana perkara yang dikerjakan dengan berilmu sahajalah yang akan mencapai kejayaan di dunia dan mendapat pahala yang besar di akhirat. Kemudian memilih masa yang baik. Sebaik-baiknya kalau boleh elok keluar bermusafir pada hari Khamis. Ini diterangkan dalam hadis 210 an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju iza arada safaran illa yaumal khamis, rawahul Imam Ahmad. Artinya, kata Ka'b bin Malik, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang sekali keluar bermusafir semasa baginda hendak bermusafir melainkan pada hari Khamis. Manakala kita boleh buat jadual, kita ambil hari Khamis. Tapi masalah hari ini jadual bukan di tangan kita, di tangan majikan kita, di tangan bos. Tak. Yang terakhir, penutup bab, mengalami ujian dan susah derita. Orang-orang musafir diingatkan dalam hadis yang berikut. Hadis 211 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi, rawahul Imam Ahmad. Maksudnya, keadaan perjalanan musafir adalah sebahagian daripada azab derita. Ia menyekat seorang daripada kamu keselesaan makan minum dan tidur. Oleh yang demikian, apabila seorang itu selesai mencapai hajatnya, menyempurnakan tugasnya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya. Balik cepat, jangan relax 3 hari lagi, dah balik dah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang meninggalkan kampung halaman dan keluar merantau ke negeri orang, sama ada untuk menjalankan tugas jawatannya, atau untuk urusan perniagaan, atau untuk mengerjakan ibadat haji di tanah suci, tidak dapat tidak, maknanya mesti, itu mana tak dapat tidak. Ia akan mengalami berbagai-bagai ujian dan penderitaan yang memerlukan tabah hati dan banyak-banyak bersabar, kerana makin banyak penderitaan, makin besar pahala yang akan didapatinya. Setelah selesai menyempurnakan tugas, janganlah berlengah-lengah lagi daripada kembali ke tanah air, kerana kaum keluarganya sedang menunggu kepulangannya, lebih-lebih lagi kalau anak isteri tidak dibawa bersama. Masalahnya dia tak bawa hak tu, dia bawa hak lain. Lagu mana pula tu? Ini kurang ni kacau. Dia kata ustaz ni tak. Jadi kalau bawa hak lain tu banyaklah alasannya. Oh, meeting tak habis lagi ni. Meeting sungguhlah meeting. Jadi tak apalah, itu sajalah yang dapat kita bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab 2.12 Salatul Jum'ah, Salat Jumaat, di dalam perbincangan yang akan datang InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.